Eksploitasi golongan terpinggir demi hiburan murahan. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC telah memulakan siasatan berhubung penyebaran sebuah video yang memaparkan sekumpulan individu dipercayai pempengaruh yang tergamak memberi sisa makanan kepada seorang gelandangan. Dalam satu kenyataan hari ini, MCMC memandang serius tindakan menghasilkan dan menyebarkan kandungan yang merendahkan atau menghina maruah individu. Ia bukan sahaja tidak beretika, malah boleh mendorong kepada normalisasi budaya tidak berkeprimanusiaan dalam masyarakat. Tindakan tegas akan diambil terhadap pihak yang tidak bertanggungjawab itu. Sebarang kandungan jelik melampau, palsu atau berunsur ancaman boleh dikenakan tindakan di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588. Jika disabit kesalahan, individu tersebut boleh didenda sehingga RM500,000, dipenjara maksimum 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Waspada lesen kopi O. JPJ mengingatkan orang ramai agar tidak terpedaya dengan iklan palsu lesen memandu tanpa latihan dan ujian yang disebarkan melalui media sosial. Iklan menggunakan nama akaun Sekolah Memandu Jaya bertindak mempromosikan pemilikan lesen memandu tanpa ujian yang digelar lesen kopi O dengan menggunakan gambar Menteri Pengangkutan Anthony Loke bertujuan memancing keyakinan orang ramai. Menurut JPJ, dalam kenyataan hari ini, orang ramai digalakkan merujuk atau menghubungi pihak JPJ terlebih dahulu untuk maklumat lanjut. Sebarang aduan rasmi boleh disalurkan kepada pihak JPJ menerusi portal aduan rasmi JPJ. Hadis Nabi merupakan nadi peradaban Islam serta sumber nilai sejagat yang kekal relevan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar menekankan pendekatan ilmiah dan kontekstual itu penting agar hadis dapat difahami secara tepat untuk dihayati serta diamalkan. But what is important is to tadabbur, understand the hadith, the prophetic traditions of the Prophet ﷺ, and how we can get the benefit from those hadiths. And because the hadith of the Prophet ﷺ is a second source, but the philosophy and the message that we want to send is the same. It's not the mere reading of the hadith, but what is important is what can be derived and what the Muslims can act based on the prophetic traditions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata demikian pada persidangan hadis antarabangsa 2025 yang berlangsung di Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya. Bertemakan memperkasa kemanusiaan melalui hadis, persidangan ini mengangkat peranan hadis dalam menangani cabaran kontemporari termasuk isu moral, alam sekitar, teknologi dan dasar awam. Masuk hari keempat Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa MTHQA kali ke-65 berlangsung. Qari Autism dari Maldives antara yang mencuri tumpuan. Ahmad Nabi Abdul Ghadir, 23 tahun yang mengalami severe autism iaitu kelemahan komunikasi, ingin membuktikan bahawa kekurangan beliau bukanlah penghalang untuk menjadi qari yang berjaya. Inshallah, to get the best first, that is our goal, to get the first position, basically to show a word, a message, to show that people like this also can be at the very same level as the normal people. You know, that they can stand by at the same stage. Their disabilities actually doesn't mean anything. They can showcase it. Even if they're suffering, even if they have this condition, they can still show up. Bakat beliau mula disedari oleh keluarga ketika berumur 2 tahun apabila beliau menunjuk minat mendalam ketika mendengar alunan ayat-ayat suci Al-Quran. Tidak seperti manusia normal, Nabi mempunyai kesukaran menzahirkan perasaannya. Itu merupakan cabaran terbesar dihadapi keluarganya ketika berlatih beliau membaca kalimullah. Meskipun dengan kekurangan itu, beliau telah beberapa kali mewakili Maldives ke peringkat antarabangsa.